Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali tentunya kita perlu meneliti dan memahami apa yang dimaksudkan dengan ahlul hadis. Hadis semua orang tahu. Bila sebut hadis kita faham dan banyak dibahaskan. Disebut antaranya ma ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyah am khilqiyah. Itu maksud biasa yang kita fahami daripada hadis. Maksud hadis sesuatu yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan baginda, perbuatan baginda, pengakuan baginda, sifat baginda, sama ada sifat itu merujuk kepada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam maupun sifat yang merujuk kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud umum tentang hadis. Adapun ahlul hadis ada banyak sebutan, terjemahan, penjelasan para ulama tentang maksud ahlul hadis. Antaranya yang saya boleh kongsikan di sini ada Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ada beberapa nukilan beliau, kenyataan beliau, khususnya dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Beliau menyebut antaranya, kata beliau, ahlul hadis, dia kata hum akhassun nas bihi wa aktharahum tamassukan bihi واتباعا له قولا وعملا في الأخلاق والسلوك والعبادة والمعاملة وفي الاعتقاد ظاهرا وباطنا ويدخل فيهم دخولا أوليا من كان مشتغلا به سماعا وجمعا وكتابة وتعليما رواية ودراية تصحيحا وتضعيفا. Itu maksud ahlul hadis yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah berikan. Maksud ini maksud yang bersifat khusus kepada kumpulan tertentu. Kenapa saya katakan kumpulan tertentu? Kerana kata beliau, maksud ahlul hadis, dia kata mereka adalah golongan-golongan yang khusus berpegang dengannya, yang paling banyak berpegang dengannya, berpegang dengan hadis, mengikutinya, mencontohinya. Okey, sama ada pada perkataan ataupun perbuatan, pada akhlak, pada sikap tingkah laku, pada ibadah, pada muamalah, bahkan dalam i'tiqad, dalam berakidah, zahir ataupun batin, dan termasuk di kalangan mereka, dan yang lebih utama, iaitu golongan-golongan yang mana mereka menyibukkan diri mereka dengan mendengar hadis, menghimpun hadis, tulisan ataupun mengajarkan ia, riwayatkan hadis, okey, ataupun dari sudut penganalisaan riwayat hadis tersebut, sama ada dari sudut sahihnya ataupun dhaifnya. Jadi tentunya dia merujuk kepada golongan-golongan yang menyibukkan diri mereka ataupun memberikan perhatian kepada ilmu hadis. Okey, itu maksud yang bersifat khusus kepada golongan dan kumpulan tertentu. Namun pada masa yang sama, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam satu statement yang lain, juga dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadith al-muqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi, bal na'ni bihim kullu man kana ahaqqa bi hifdhihi, okay, wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batina wattiba'ih batinan wa zahira. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata apa? Dia kata kami, kata Ibn Taymiyah rahimahullah, kami tidaklah memaksudkan ataupun memberikan makna ahli hadis itu hanyalah terfokus kepada golongan yang mendengar hadis, okey, menulis hadis ataupun meriwayatkannya semata-mata. Bahkan kami juga memaksudkan, yang diertikan dengan ahli hadis adalah semua orang yang mana mereka ini menjaga hadis, belajar tentang hadis, memahami hadis secara zahir ataupun secara batinnya, yakni secara tafsirannya, dan mengikutinya, golongan yang mengikutinya secara zahir ataupun secara batinnya.
yakni memahami hadis tersebut. Jadi umumnya penuntut ilmu yang belajar akan agama ini, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, secara manhajnya, secara prinsipnya mereka adalah ahli hadis. Kerana belajar, mengetahui, melaksanakan, mempraktiskan, ikut contoh, maka mereka adalah ahli hadis. Dan moga-moga kita semua tergolong daripada kalangan ahli al-hadis. Sebab itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, bila dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, la tazalu ummati zahirin ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum, hatta ya'ti amrullah. Maksudnya, umatku ini, kata Nabi SAW, akan kekal. Ada satu golongan, la tazal ta'ifatum min ummati. Ada satu kumpulan di kalangan umatku ini yang mana mereka akan sentiasa berada menzahirkan diri mereka atas kebenaran. Dan ada golongan yang cuba mengganggu gugat mereka, tapi mereka gagal. Kecuali jika datang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ibn Hanbal bila diberikan penjelasan kepada hadis ini, kata dia golongan yang zahirina 'alal haqq. Siapa dia ni? Golongan yang menzahirkan diri mereka, kumpulan mereka, pemikiran mereka, sistem kehidupan mereka atas kebenaran. Siapakah mereka? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, laula ahli hadis, kata kalau sekiranya bukan ahli hadis yang dimaksudkan di sini, fala adri manhum, aku tak tahu siapa dia lagi. Maknanya golongan yang berada atas kebenaran adalah ahli hadis. Sebab itu bila sebut ahli hadis ni kena faham, dia bukan bererti bukan orang fiqh, tak. Bila kata ahli hadis ni dia mencakupi secara keseluruhannya. Kerana apa? Kerana seperti dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah tadi, orang yang ikut, orang yang faham, orang yang belajar akan as-sunnah ini. Dan kita melihat pada sudut tafsiran yang luas. Bukan kita lihat dari sudut tafsiran yang khusus kepada golongan pengkaji hadis semata-mata. Pengkaji hadis itu satu bab. Tapi kita melihat yang lebih luas. Kerana kita nak relate dengan kehidupan kita pada hari ini. Apa peranan dan tanggungjawab kita dalam menjaga agama. Menjaga keaslian dan keturunan ilmu. Sebab kalau kita nak cari pakar hadis, tak ramai boleh bilang dengan jari di dunia pada hari ini. Tapi kita nak ahlul hadis, golongan-golongan yang mana mereka mempertahankan hadis Nabi, mereka belajar akan hadis Nabi SAW, mereka menyebarkan ia, mereka mengikuti yang sahih daripadanya, meninggalkan yang dhaif dan palsu daripadanya. Ini yang kita nak, yang mana peranan dan tanggungjawab ini semua daripada kalangan kita wajib melakukan ia. Bukan soal pada label nama itu, tetapi soal peranan dan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Jadi itu maksud umum daripada ahlul hadis.